Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur berbanyak-banyak. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan kerana nikmat rezeki yang melimpah ruah, keizinannya dan juga berkatnya waktu, kerana kita dapat bersama-sama di alam maya sekali lagi, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, insya-Allah berkongsi manfaat bersama pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada para penonton sekalian atas kunjungan ziarah tuan-tuan perempuan, mungkin ustaz-ustazah tu juga turut bersama, dan semestinya para pelajar kita yang penuh committed dengan orang kata pembelajaran secara alam maya ini. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan demi ilmu yang kita dapat kongsikan, InsyaAllah. Baik, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan menyambung pelajaran pada sebelum ini, yang mana kita akan masuk pada tajuk yang kedua, pelajaran yang kedua bagi pelajar tingkatan 3. Okey, mungkin ada depan Ustaz ni pelajar tingkatan 3 belakang ni. Jadi semua dah ready, teman-teman nak PT3 tahun ni, insyaAllah. Moga-moga lebih bersemangat untuk mencari ilmu, bukan sekadar untuk periksa, tapi lebih untuk diri sendiri dalam mengamalkannya. Gitu. Okey, pelajaran 2, tajuk Al-Quran Petunjuk Kebenaran. Al-Quran Petunjuk Kebenaran. Jadi hari ini kita nak panjang sikit kerana ada 2 unit yang kita akan sekali harung. Sekali harung lah, boleh, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan bersama untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulakan, apa kata kita seperti biasa duduk dalam keadaan tertib dan tenang. Duduk dalam keadaan yang paling selesa, duduk dalam keadaan yang paling seronok untuk kita memperolehi ilmu pada hari ini. Dan jom kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita teruskan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan setiap peralatan yang sesuai untuk pembelajaran telah dipersiapkan. Setiap benda yang kita berkaitan dengan pembelajaran kita, buku teks, buku tulis, buku nota, pen, pensil, kertas, dan juga segala-galanya lah, siap ada di depan anda. Dan Ustaz nak promosi lah kan, untuk download sama-sama nota yang Ustaz berikan. Nota juga slide ni lah, tak ada ubah tak mana pun. Ada juga slide ini juga, boleh download di bawah, ada link di bawah ni, insyaAllah. Download, request, Ustaz akan accept, dan boleh print, boleh print dulu. Nak tulis nota sikit di tepi, ataupun di mana-mana saja di bahagian nota tersebut, dipersilakan, insyaAllah. Dan ikhlaskan hati untuk belajar. Jom fokus untuk pembelajaran kita pada hari ini, bidang Al-Quran, buku teks, muka surat 5 hingga 11. Panjang sikit ni, insyaAllah. Pelajaran 2, Al-Quran Petunjuk Kebenaran, tingkatan 3. Baik, pelajar sekalian, kita akan masuk terlebih dahulu pada unit pertama di bawah tajuk Mesej Al-Quran. Unit 1, Mesej Al-Quran. Ada? Dapat? Nampak? Cantik. Kita akan mulakan. Untuk yang pertamanya, bacaan ayat kefahaman beserta tajwid. Okey, ini Ustaz ambil dalam buku teks lah ni. InsyaAllah sama kan. Okey.
Jadi bacaan kita bagi tajuk Al-Quran Petunjuk Kebenaran ini adalah dari surah Al-Kahfi. Dari surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Saya yakin percaya ramai di kalangan para pelajar kita telah pun menghafaz ayat ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita telusuri sama-sama bagi pelajaran pada kali ini. Jom sama-sama kita mulakan untuk surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai bacaan untuk surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5 dan kita tengok sikit pada tahsin ataupun tajwid cara bacaan. Boleh kita perbaiki bersama insya-Allah. Ayat pertama, alhamdulillahillazi alham. Tadi tak ada, walaupun tak ada baris pada di awalnya, dan begitu baris yang huruf-huruf yang ketiga berbaris atas dan dibacakan alhamdu lillahillazi anzala. Lazi iaitu mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil, allazi anzala. Dua kalimah di situ. Ala nun mati bertemu dengan zal, zai, nun mati bertemu dengan zai. Bacaan dia dengung, dua harakat. Hukum dia ikhfa haqiqi ala abdihil kita, abdihil kita. Khafta ba jim dal itu huruf al-qalqalah, tapi di tengah-tengah ayat dipanggil qalqalah surah. Abdihil kita wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada waw kecil di hujung lahu itu adalah maksilah qasirah. Nah, iwaja ada sin kecil di situ. Jadi kita nak tahu apa itu tanda sin kecil di situ, sekejap kita akan bincangkan bersama. Kita sambung pada ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san. Mim qayyiman liyun, tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam walaupun ada alif situ, tapi tanwin bertemu dengan lam. Terus bacaan dengan lam di situ, qayyiman liyunzira. Okey, lam ra idgham bila gunnah. Qayyiman liyun, nun mati bertemu dengan zal, ifa hakiki, ba'san syadidan, tanwin bertemu dengan shin, ifa hakiki, ba'san syadidan, tanwin bertemu dengan mim pula, mim syaddah di situ. Nah, wajib idgham al gunnah. Syadidan min ladunhu, nun mati bertemu dengan ha, izhar laqi, jelas tanpa dengung. Ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum wajib al-gunnah, anna lahum ajran hasana. Itu yang bertemu dengan ha. Huruf izhar laqi, jelas tanpa dengung. Sambung, makithina fihi abada. Okey, biasa
wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin ma lahum mim mati atau mim mati bertemu dengan ba izhar idgham mislain idgham mislain mim mati bertemu dengan ba idgham mislain ma lahum bihi maksilah qasirah min ilmin nun mati bertemu dengan ain izhar halqi bacaan jelas tanpa dengung min ilmi masuk dengan waw terus pada tanwin tersebut ilmi tanwin bertemu dengan waw ya wa mim nun idgham ma'unah wala li abaihim ada umbat di atas hukum dia mad wajib muttasil mad wajib muttasil ada satu kalimah kaburat kalimatan takhruju bertemu dengan tak ifa hakiki min afwahihim alif di situ ialah huruf izhar halqi min afwahihim jelas tanpa dengung yaqulu nun mati bertemu dengan ya idgham al-ghunah yaqulu dengan dua harakat okey yaquluna illa kaziba. Dan jika para pelajar perasan, kebanyakan di penghujung ayat ditulis ataupun tandanya iaitu dua baris di atas. Namun begitu kita baca tanwin, kita baca hanya satu baris. Contoh pada ayat yang kedua, hasanan baca hasana, abadan jadi abada, waladan walada, kaziban kaziba. Jadi kenapa baca macam tu? Kerana di hujungnya kita perlu hazafkan satu baris, kita bacakan satu baris. Hukum dia ialah mad iwad, mad iwad. Itu bacaan bagi ayat 1 hingga 5 surah Al-Kahfi. Kemudian kita masuk potongan ayat dan maksudnya. Kita mula dengan ayat yang pertama. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi. Allah mulakan surah Al-Kahfi ini dengan pujian kepadanya. Pujian bagi Allah. Allazi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya ni siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan kitabnya, yakni Al-Quran. Daripada Allah turunkan kitab, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikannya sesuatu yang bengkok, tidak menjadikannya sesuatu yang terpesong, tidak menjadikannya sesuatu yang tidak lurus, tidak benar dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni sememangnya dan semestinya Al-Quran adalah satu kitab yang benar, diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Sambung pada ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Kita ambil dulu pada situ. Bahkan keadaannya qayyiman, tetap benar. Qayyiman ni maksudnya berdirinya dalam keadaan teguh. Teguh, benar, qayyiman. Liyunzira, untuk memberi peringatan, ba'san syadidan, azab yang sangat dahsyat. Ba'san syadidan, azab yang sangat dahsyat. Min ladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita bahawa Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW, dan Nabi memberikan peringatan melalui Al-Quran yang menyatakan bahawa azab siksa api neraka yang Allah sediakan kepada orang yang tidak melakukan amal soleh sangat dahsyat, sangat hebat. Sebab tu kita membaca Al-Quran, banyak Allah cerita tentang kedahsyatan azab siksa api neraka. Sambung pada ayat yang kedua. Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dan memberikan berita gembira. Memberikan berita gembira kepada orang yang beriman. Wa yubashshiral mu'minin, memberikan berita gembira kepada orang beriman, allazina ya'maluna as-salihat, yang melakukan amal-amal soleh.
Apabila Allah turunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran juga Allah cerita bahawa orang yang beriman, orang yang beramal soleh ini akan mendapat berita gembira. Berita apa? Kita tengok pada ayat seterusnya, pada kalimah seterusnya. Ai allahum ajran, anna lahum ajran hasanah, anna lahum ajran hasanah, bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Balasan yang baik, yakni balasan yang sangat tidak terjangka akan dapat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ini syurga lah, kan? Jadi Allah sambung pada ayat yang ketiga, makithina fihi abadah, mereka akan tinggal, mereka tetap duduk dalam tu dengan dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Dari mana? Di syurga, yang mana di bawahnya mengalir air-air yang terdiri daripada susu. Bukan air biasa-biasa, air susu yang mengalir. Dalamnya semua akan gembira. Dalam syurga semua orang akan ceria, seronok sangat dalam syurga. Tu balasan kepada orang yang beramal soleh. Kemudian potongan ayat seterusnya, wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada, ayat yang keempat. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran, wa yunzirul ladzina, memberi amaran kepada orang yang berkata apa? Qalu, orang yang berkata ittakhazallahu walada, Allah ni ada anak. Ni nak cerita bahawa ada manusia yang ni mulut ni tak reti nak jaga. Mulut tu macam tu, yang sanggup mengatakan Allah ini ada anak. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang mana dalamnya diceritakan juga kepada mereka yang berkata Allah ini ada anak. Allah nak warning. Allah nak warning kepada mereka. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim, mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Mereka hanya cakap saja, mereka hanya bertutur, bahkan akan tetapi mereka tak tahu pun apa yang mereka kata tu. Ma lahum bihi min ilmin, dia pun tak tahu apa pun. Wala liabaihim, dan juga datuk nenek moyang mereka. Datuk nenek moyang mereka pun tak tahu apa-apa, hanya pandai duk kata Allah ini ada anak, Allah ini ada keturunan Allah, macam-macam duk sebut, padahal dia pun tak tahu pun, hanya mengikut sahaja. Allah ni sebenar-benar sesat. Kaburat ayat seterusnya ataupun kalimah seterusnya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang bermaksud yaquluna illa kaziba. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sungguh perkataan syirik yang keluar daripada mulut mereka ni. Allah sebut mereka ni kata Allah itu ada anak, maka perkataan yang mereka keluarkan itu adalah perkataan yang syirik, dan besar sungguh Allah kata perkataan mereka itu. Dahsyat sungguh, teruk sungguh. In yaquluna illa kaziba, mereka hanya menyatakan perkara yang dusta, tipu belaka, bohong belaka. Mereka kata tapi mereka tak tahu. Mereka hanya menipu. Seterusnya. Habis. Wallahu alam. Wallahu alam. Cepat kan? Selesai aja. Tak apa, lagi kita akan sambung pada unit yang kedua. Jadi pada ayat 1 hingga 5 ni Allah nak menceritakan kepada kita bahawa kisah orang yang dua kisah orang yang duduk dalam neraka yang akan diazab, yang mana mulut mereka ni tidak mengakui keesaan Allah, yang mengatakan Allah ini ada anak, maka mereka akan diazab dengan azab yang cukup berat, besar. Akan tetapi orang yang beramal soleh, orang yang mempunyai iman yang kukuh, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana menjaga akidah, beramal soleh, mereka akan berada dalam syurga selama-lamanya. Allah SWT. Jadi kita akan terus dengan Prisma Ilmu. Ini kita nak cerita tadi ni, yang mana kita baca pada ayat yang pertama, walam yaj'al lahu iwaja, tanda huruf sin kecil di hujungnya yang terletak pada huruf atau perkataan iwaja adalah tanda saktah. Adalah tanda saktah. Hukum saktah bermaksud memberhentikan suara dalam kadar 2 harakat
tanpa mengambil nafas yang baharu untuk menyambung bacaan ayat berikutnya. Kalau nak berhenti, kalau tak berhenti, kalau tak berhentilah. Kalau nak berhentilah. Okey, kalau tak berhenti, dia kena berhentikan nafas. Contoh bacaan, walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti. Ni Ustaz tarik nafas lah ni sebab nak tunjuk contoh. Jadi bila berhenti, okay, Ustaz sambung terus. walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira. Macam tu. Boleh. 2 harakat berhenti tanpa ambil nafas yang baru untuk menyambung ayat berikutnya. Kemudian kita ambil sikit daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Riwayat Muslim. Yang bermaksud siapa yang menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Yang mana fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah. Fitnah yang bakal kita tempuhi, yang bakal kita alami di akhir zaman. Yang mana para pelajar sekalian, sesungguhnya kita sedang berada di akhir zaman. Wallahu a'lam, tak tahu bila yang mana Allah akan tunjukkan, Allah akan turunkan Dajjal ini pada pengamatan kita secara zahirnya. Itu maksudnya Ustaz nak cerita. Ada yang Ustaz baca bahawa, dan Ustaz dengar dikisahkan bahawa Dajjal ini telah pun ada bersama dan tidak mati. Cuma tunggu masa dan saatnya Allah akan izinkan untuk berada dengan manusia selama 40 hari, yang mana akan mengelilingi dunia kecuali Mekah dan Madinah, tak boleh nak masuk, dan membawa fitnah yang paling besar. Maka 10 ayat inilah yang akan menjadi pendinding kepada diri kita daripada fitnahnya. Hafal insya-Allah. Hafal 10 ayat awal. Okey. Kemudian kita akan terus dengan intisari ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebuah kitab yang benar dan sebagai petunjuk kepada manusia. Tak lain tak bukan. Allah berikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai panduan bagi manusia dalam kehidupan. Jadi apa-apa urusan dalam kehidupan, baliklah kita kepada Al-Quran. Okey, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul. Yang kedua, Al-Quran memberikan peringatan tentang balasan neraka kepada orang yang melakukan syirik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang mendua, mentigakan, mempat dan seterusnya kepada Allah ini. Maka Allah memberikan warning, amaran keras kepada mereka bahawa balasan neraka itu adalah pasti. Neraka is real, nar is real kepada orang yang syirik. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu membawa berita gembira kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi kita nak dapatkan syurga, maka antara syarat yang perlu kita lakukan ialah kita beramal soleh. Yang keempat, perbuatan syirik berpunca daripada kejahilan dan mengikut ajaran nenek moyang secara membuta tuli, taklid buta. Orang kata ikut ya, betul tak betul belakang kira, yang betul ikut ya, contoh macam tu lah. Tak tahu pun kata benda tu salah, tapi dah ada orang dulu duk buat, dia duk rasa macam betul, padahal tu tak betul. Jadi kita kena belajar, cari ilmu, bertanya, dan sentiasa hadir bersama dengan alim-alim ulama, bersama dengan mereka belajar. Jangan kita duduk dalam kejahilan, sebab jahilan ini adalah salah satu langkah pertama untuk kita melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Okey, kemudian yang kelima, lafaz syirik merupakan suatu pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mengata Allah ini dua, Allah ini ada anak dan sebagainya, itu adalah satu dosa dan juga pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan membawa satu dosa yang cukup besar kepada kita. Jadi elakkan diri kita daripada akidah yang terpesong yang membawa kepada kesyirikan. Selesai bab unit 1. Selesai unit 1. Are you okay? Tanya pula kan. Dah lah, kot lah nak rehat Ustaz.
boleh pause dulu, pergi minum air ke, buat teh air ke, buat kopi ke kan, minum apa susu ke contohlah kan, buatlah apa-apa pun. Makan Maggi, ada nak makan Maggi ke, jangan makan Maggi kerap, jangan makan Maggi kerap, sekali tak elok lah kan, tak elok lah. Okey, jadi teringat bab makan Maggi dulu, saya mengaji macam tu lah dulu kan. Kalau lapar cari Maggi, bilik sebelah jadi masa, tapi belilah kan, kalau dia bagi alhamdulillah. Okey, unit 2 bimbingan kejayaan boleh masuk insya-Allah. Unit 2 bimbingan kejayaan. Okey, tadi kita dah baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Sekarang kita akan sambung surah Al-Kahfi ayat 6 hingga 10. Habislah ayat 1 hingga 10, yang mana Nabi telah sebutkan siapa yang hafal ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada fitnah dajjal. Jadi kita akan perhabis mengikut sukatan untuk ayat 6 hingga 10. Boleh kita sambung insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Surah Al-Kahfi ayat 6 hingga 10. Jadi kita sama-sama tengok sikit pada tajwid, tahsin, cara baca bagi ayat 6 hingga 10 surah Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jadi ada tanda ombak di situ yang boleh kita fahami sebagai dua kalimah. Jumpa dua kalimah mad jaiz munfasil, atharihim illam, nun mati bertemu dengan lam ra kan, idgham bila gunnah illam, dia tak ada dengung sangat. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna, ayat seterusnya ayat ke-7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, jumpa lagi tanwin bertemu dengan lam, linabluwahum, qala sughra ke kubra. Sughra ke kubra? Sughra tu kecil, kubra tu besar. Jadi sughra ke kubra? Sughra, pandai. Sebab duduk di tengah-tengah ayat. Linabluwakum. Kalau tabbat yada abi lahabin wa tab, tu baru kubra. Kita nak senang faham macam itulah. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Izhar syafawi, mim bertemu dengan alif. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, sa'idan juruza, tanwin bertemu dengan jim, ifa hakiki, dua harakat dengung. Am hasibatan, am hasib, jumpa lagi qala sukra. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min, nun mati bertemu dengan alif, izhar halqi, jelas tanpa dengung, min ayatina ajaba.
iz awal fidyatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina, dua kalimah mad jaiz munfasil, min ladun, jumpa tanwin, nun mati bertemu dengan lam, apa izhar, idgham bila unnah, nun mati bertemu dengan kaf, ifa hakiki, macam itulah, no, laju sikit. Rahmatan, tanwin tadi, nun mati bertemu dengan kaf tadi, dengar harakat rahmatau, wa mim nun idgham ma'al ghunnah, rahmatau wa hayyi lana min, alif nun mati bertemu dengan alif, hukumnya apa pula? Oh, penat juga, no. Nun mati bertemu dengan alif, ifa hakiki, izhar halaqi, tidak nak sebut ifa hakiki kan. Jadi izhar halaqi, jadi bacaan macam mana? Jelas, min amrina rasyada. Okey, sadaqallahul azim. Kita terus dengan potongan ayat beserta maksudnya. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Allah ceritakan kepada kita bahawa Allah nak sebut, janganlah kamu membinasakan dirimu. Allah sebut maka la'allaka baqi'un nafsaka, jangan kamu binasakan diri kamu ala atharihim, kerana berduka cita, ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, atas perbuatan mereka. Ni Allah nak cerita kepada Nabi. Ni Allah nak cerita kepada Nabi. Allah nak sebut kepada Nabi, jangan sedih. Allah nak sebut kepada Nabi, jangan kecewa jika mereka, apabila mereka ni tak mau terima Al-Quran. Orang yang musyrikin, orang yang berada di Mekah waktu itu, mereka tak mau terima risalah Allah ini, tak mau dengar apa yang Nabi bawa, maka mereka menentang Nabi SAW. Jadi Allah sebut, jangan kecewa. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, jika mereka enggan beriman dengan keterangan Al-Quran ni, jangan duka cita. Inna ja'alna ma 'alal arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Allah nak pujuk balik Nabi. Waktu tu yang mungkin Nabi rasa macam sedih, kenapalah orang ni tak mau ikut, kenapalah orang ni tak mau nak dengar, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa risalah yang benar, risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam, kan? Tapi mereka tak mau dengar, jadi Nabi sedih. Dan Allah sambung ayat yang ketujuh ini. Allah nak cerita semuanya Allah yang punya. Allah buat sebagai hiasan, jadikan arzinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kerana kami hendak menguji mereka. Allah buat bagi cantik, Allah buat bagi nampak hebat atas dunia ni. Depa duk pulun dunia, depa duk nak kejak dunia. Allah nak uji depa saja. Allah nak uji, bukan depa saja, kita juga. Kita ni ada harta yang begitu banyak, kita ada banyak nikmat Allah beri, akan tetapi kadang-kala kita lupa pada Tuhan, kita lupa pada Allah. Sebab nikmat yang Allah beri itu sebenarnya Allah nak menguji. Kadang-kala Allah uji kita dalam bentuk nikmat yang banyak, juga Allah uji dalam bentuk ujian, tiadanya harta Allah uji juga. Jadi apa yang ada pada diri kita, syukurlah. Syukurlah, ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Gitu. Jadi syukur kerana atas apa yang Allah beri. Jadi Allah nak cerita, Allah jadikan apa-apa yang ada di bumi sebagai hiasan kerana Allah nak uji mereka. Siapakah di antara mereka ayyuhum ahsanu amala. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang baik amalannya. Jika Allah beri banyak nikmat dan dia gunakan nikmat tersebut ke jalan Allah, maka dia antara orang yang terbaik. Namun jika sebaliknya, maka dia adalah orang yang malang dan merugi. Jadi kita sama-sama ambil peringatan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha su'idan juruza. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha su'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa-apa yang ada di bumi itu. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha, jadikan apa-apa yang ada di bumi itu su'idan juruza, sebagai tanah yang tandus. Maknanya Allah ini berkuasa atas segala sesuatu. Allah boleh menumbuhkan tumbuhan di sesuatu tempat, Allah boleh menyuburkan tanaman di sesuatu tempat, dan juga Allah boleh memusnahkan tanaman tersebut. Allah boleh menanduskan tanah tersebut.
Ini semua adalah kekuasaan Allah. Allah bagi nikmat yang begitu banyak dan Allah boleh tarik balik nikmat tersebut. Kesihatan kita contoh, Allah bagi nikmat sihat kita baik, akan tapi Allah tarik sikit nikmat kita, kita demam. Apa kita rasa? Nak buat kerja pun tak boleh. Kan? Jadi itu antara yang perlu untuk kita ambil panduan pedoman bersama. Ayat yang ke-9, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Yang ni Allah nak cerita balik. Ada satu kisah yang mana Allah buka cerita ni kepada pengenalan bagi kisah Ashabul Kahfi. Jadi mungkin para pelajar dah tahu cerita tentang Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda yang mana telah ditidurkan oleh Allah selama 308 tahun lamanya, yang mana mereka lari daripada pemerintah yang zalim, berada di dalam gua, kan? Sebab tu nama dia Kahfi, Ashabul Kahfi, penunggu ataupun pemilik gua. Itu cerita dia. Jadi pada ayat yang ke-9 ini Allah nak buka balik cerita. Adakah kamu am hasibata anna ashabal kahfi, adakah kamu menyangka kisah ashabul kahfi warraqimi dan ar-raqim, kanu min ayatina ajaba. Raqim ni apa? Sekejap kita akan ceritakan. Mungkin ada yang nak tahu raqim ni apa. Okey, apa nama? Kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu rasa kisah ashabul kahfi dengan raqim ni saja yang menakjubkan, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Allah tanya. Macam tu. Kamu duk rasa macam takjub ke dengan kisah ashabul kahfi ni, yang mana Allah tidurkan mereka selama 300 lebih tahun? Rasa hebat ke? Bukan itu saja. Kita duk rasa itu sangat hebat dah, tapi ada lagi kisah yang lebih hebat tu Allah nak tanya. Kemudian iz awal fidyatu ilal kahfi. Bermaksud ingatkanlah peristiwa ketika sekumpulan pemuda mencari tempat perlindungan ke gua, ilal kahfi, di gua. Fidyatu, perlindungan, mencari perlindungan di gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kurniakanlah rahmat di sisimu ya Allah, dan berikanlah petunjuk yang benar dalam urusan kami ya Allah. Itu Ashabul Kahfi berdoa apabila mereka melarikan diri daripada pemerintah yang zalim, dalam keadaan mereka nak menyelamatkan akidah mereka, keimanan mereka. Mereka bersembunyi dalam gua, maka mereka pun berdoa, lalu Allah makbulkan doa mereka dengan menidurkan mereka selama 308 tahun. Maka apabila mereka bangun daripada ketiduran mereka yang mereka menyangka sekejap saja tidur mereka tu, akan tetapi duit yang mereka nak guna tu sudah tidak laku. Anjing yang duduk bersama mereka, buat bersama pun dah tinggal tulang dah, tak ada dah, hilang dah. Mereka duduk rasa macam tidak sah je, macam tidak pagi tengah hari bangun, padahal 300 lebih tahun mereka tidur. Pusing pimai, pusing pinu sini, kan? Jadi itu kisah yang mana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Okey, beri semua ilmu. Imam At-Tabari, ini cerita pasal Ar-Raqim. Imam At-Tabari menyatakan beberapa pandangan ulama tentang maksud Ar-Raqim. Antaranya termasuklah Ar-Raqim ni ada dua pandangan ulama. Yang pertama, nama sebuah batu yang tertulis padanya nama dan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ada satu batu, nama Raqim ni adalah satu batu yang ada dipertulis nama mereka pada batu tersebut, Ashabul Kahfi ni. Kemudian nama sebuah lembah yang terletak di gua, tempat perlindungan pemuda Ashabul Kahfi. Maknanya Ar-Raqim ni adalah satu lembah yang mana gua itu duduk di Ar-Raqim tu. Macam tu cerita dia. Dan Ustaz ada terbaca dalam kajian-kajian, kebanyakan yang mengatakan bahawa Ar-Raqim ni adalah satu lembah, tempat, satu kawasan yang dulu nama Ar-Raqim, sekarang dah ditukarkan namanya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat menyeronokkan apabila kita mengkaji dan membaca. Jadi cerita dia. Okey. Kemudian intisari ayat sikit sebagai penghujung lah, penutup untuk perkongsian kita pada pelajaran yang kedua ini. Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Rasulullah supaya tidak berduka cita terhadap keingkaran musyrikin. Mereka ni
nak mengaku pada Nabi, nak bawa apa nama ni, nak mengaku Nabi sebagai Rasul ni cukup payah. Sebab dia takut tergugat dengan jawatan, tergugat dengan pengaruh dan sebagainya. Jadi mereka ni tak mau terima ajaran Nabi SAW sampai Nabi berduka cita. Jadi Allah nak pujuk balik Nabi, jangan sedih, jangan sedih. Jadi Allah cerita kepada Nabi SAW bahawa mereka ni semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan perhiasan dunia seperti harta benda dan anak pinak sebagai satu ujian kepada manusia. Semua perkara yang berada di dunia ni, nikmat yang Allah berikan, semua itu adalah ujian. Dan antara contoh yang boleh kita sebutkan sebagai perhiasan dunia adalah harta benda dan anak pinak yang diceritakan ini. Semuanya adalah hiasan dan juga ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memilih orang yang terbaik amalannya. Siapa yang lulus ujian tersebut, maka dia akan mendapat kejayaan. Kejayaan yang paling dia dambakan oleh kita semua adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah uji, jangan risau, kerana ujian itu tanda Allah sayang. Kerana ujian itu tanda Allah nak memberikan markah paling tinggi kepada kita. Jadi teruskan dengan ujian tersebut dan lakukan yang terbaik untuk kita mendapat poin paling tinggi, saham paling mahal sekali, dengan syarat sabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi insya-Allah ujian itu sebagai musibah hikmah kepada kita. Orang yang beriman berasa bahagia melakukan ketaatan sekalipun menghadapi kerumitan hidup. Bila kita buat satu ketaatan kepada Allah walau dalam keadaan sukar, dan kita seronok dengan kesukaran tersebut, apabila kita berharap kepada Allah, itu tandanya kita disayangi oleh Allah. Itu tandanya kita sedang berada di bawah kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi jangan sedih apabila kita melakukan satu amal, orang kata kat kita. Apabila kita melakukan satu kebaikan, orang mengeji kita, orang menghina kita dan orang memperlekeh kita, jangan sedih, kerana itu adalah satu ujian yang Allah nak mengangkat darjat kita apabila kita banyak sabar dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Panjang cerita kita hari ni, Okey, bersama ilmu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumi jumu'atin adha'a lahu minan nuri bainahu wa bainal baitil 'atiq." Riwayat Al-Baihaqi. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, baca seluruh surah Al-Kahfi pada Jumaat, terpancarlah cahaya untuknya di antara dirinya dengan Baitullah, Baitul Atiq. Masya Allah, bila kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, akan dapat kepada kita satu cahaya yang sangat menyinari diri kita dengan Baitullah ataupun Baitul Atiq. Masya Allah, cukup besar ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Allah sayang kepada kita, Allah kasih kepada kita, Allah nak memberikan ganjaran kepada kita. Tapi apabila kita buat, kita dapat. Kalau tak buat, dapat tak? Tak dapat. Macam tu cerita dia untuk Ustaz juga sebenarnya, insya-Allah. Jadi sekali itu saja. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Tutup tafsiran. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Terima kasih kerana menonton perkongsian kita pada hari ini. Moga beroleh manfaat kita bersama. Jangan lupa kongsi-kongsikan, jangan lupa sharing is caring. Jangan lupa komen di bawah, ucap terima kasih yang sebagainya. Mungkinlah kan nak ucap terima kasih, nak berikan kata-kata hikmah, berikan kata sokongan, nak berkongsi ilmu bersama. InsyaAllah kita boleh kongsi di bawah komen di sini, komen-komen di bawah, insyaAllah. Jadi jangan lupa subscribe juga. Koklah nak bagi semangat lebih kepada Ustaz. Sonok ni kadang kan. Sonok. Allah Akbar. Moga-moga niat tu kan, insyaAllah nawai tu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, insyaAllah. Jadi terima kasih, jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.